A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Muadib harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan paling penting bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bersama muadib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan adik-adik semua kefahaman yang baik untuk memahami tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah kita menyambung sesi PDPR yang sebelumnya, iaitu sayangilah haiwan. Pada sesi sebelumnya kita sudah membaca hadis berkaitan sayangilah haiwan. Kita sudah juga berbicara tentang adab terhadap haiwan. Maka pada hari ini kita akan menyempurnakan topik ini dengan menyambung pada bahagian kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Okey. Baiklah murid-murid sekalian, kita tengok pula kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Okey, terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kepada haiwan itu sendiri, kepada manusia dan juga kepada alam. Okey, maka bila kita melihat kepada kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan, kepada haiwan pula terhindar daripada sebarang ancaman. Haiwan ini dia tidak mempunyai akal, tapi dianugerahkan otak. Manusia dianugerahkan otak sekali dengan akal. Maka dengan itu kita kena beradab dengan haiwan supaya dia terhindar daripada sebarang ancaman. Maksudnya di sini kan, kalau kita ada kucing, binatang peliharaan, kita ada ikan, maka bila kita menjaga dengan baik, maka mereka boleh terhindar daripada sebarang ancaman yang boleh menyebabkan mereka mungkin sakit ke ataupun mati. Okey. Sama juga kalau kita mempunyai binatang ternakan yang untuk dimakan, contohnya macam kambing, lembu, sapi, kerbau, okey. Maka dengan beradab tersebut kita boleh menghindarkan mereka daripada sebarang ancaman. Dan yang kedua, menjadi sihat dan dapat membiak dengan banyak. Kita zoomkan semula. Dapat membiak dengan baik. Seperti yang kita sudah bagi tahu, apabila binatang-binatang ini dia sihat, dia gembira, kan, dia gembira, dia suka, maka dalam keadaan itu mereka senang untuk membiak. Pada keadaan itu mereka mudah untuk menghasilkan banyak lagi anak-anak haiwan yang kalau yang boleh dimakan, maka akan bertambahlah kita punya stok makanan. Contohnya kalau kita pelihara sapi, 1 jantan, 2 betina, bila kita jaga dengan baik, mungkin tahun depan akan menjadi 5 ekor sudah. Tahun depan lagi mungkin akan menjadi 7 ekor sudah. Tahun depannya pula yang anak satu generasi pertama tadi sudah besar, maka mungkin akan bertambah ke 10 ekor. Jadi dalam tempoh 3 tahun, kemungkinan besar binatang yang kita pelihara asalnya 3 ekor sapi mungkin sudah bertambah kepada 10 ekor. Okey. Seterusnya pula manusia. Kebaikan adab terhadap haiwan ni kepada manusia, mendapat sumber makanan yang mencukupi. Dapat sumber makanan yang mencukupi, seperti mana yang Madik bagi tahu tadi. Kalau dalam keadaan itu binatang-binatang itu semua baik, maka akan bertambah, membiaklah mereka dengan banyak dan baik. Dengan secara langsung maka akan bertambahlah stok makanan untuk kita semua. Maka tidak takutlah kita kehabisan daging, tidak takut untuk kehabisan ayam, tidak takut untuk kehabisan ikan, sebab kita memelihara semuanya itu menggunakan adab yang telah digariskan oleh agama kita Islam. Dan yang seterusnya, menjanakan ekonomi. Okey. Macam mana bagi tadi? Kita sudah bagi contoh yang lembu tadi. Okey, asalnya lembu yang kita beli contohnya 3 ekor, masing-masing bernilai 3,000, 3,000, 3,000. So 9,000. Tahun pertama kita keluarkan modal sebanyak 9,000. Ditakdirkan ditakdirkan kedua-dua binatang yang betina ni dia bunting. Maka tahun depan akan menjadi 5 ekor. Akan menjadi 5 ekor.
Dan setelah itu yang tahun seterusnya pula akan menjadi 7 ekor. Dan tahun seterusnya pula akan mungkin menjadi 10 ekor. Bayangkan daripada modal 9,000 tadi, kita berjaya membiakkan binatang-binatang ini. Maka bayangkan 10 ekor. Apabila semuanya sudah mencapai umur yang boleh disembelih dan dijual. Bayangkan daripada 9,000, kita darab pula 3,000 darab 10. Pergi 30,000. Jadi keuntungan di sana 30,000 tolak 9,000, kita ada keuntungan kasar sebanyak 21,000. Maka disitulah titiknya kita menjana ekonomi. Jadi dengan adanya kita mengamalkan adab ini, maka mudah untuk kita menjana ekonomi. Okey, seterusnya, apakah kesannya kepada alam? Habitat terpelihara. Tempat tinggal haiwan ini terpelihara, maka tidaklah ada orang ni kesana kesini kan, untuk mencari makanan hingga akhirnya masuk ke rumah orang, masuk ke kawasan kebun orang, masuk ke kampung orang, akhirnya memusnahkan tanam-tanaman orang, memusnahkan rumah orang, dan yang paling menakutkan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa bila kalau sesetengah kes ada gajah yang mengamuk ataupun kemasukan pak belang, iaitu harimau. Pasal habitat sudah terganggu, maka mereka pun keluar daripada hutan untuk mengganggu kita pula. Diorang bukan mau ganggu sebenarnya, tapi dia mencari makanan. Sebab itulah perlu untuk kita menjaga adab ini supaya mereka terpelihara dan kita juga selamat. Habitat mereka terpelihara dan kita juga selamat. Okey. Yang seterusnya, melestarikan ekosistem alam. Melestarikan ekosistem alam ini maksudnya sama juga macam yang habitat itu tadi, tapi dia lebih hebat lagi, dia lebih terjaga lagi. Lebih terjaga, ekosistem alam kita lebih terjaga bila kita mengamalkan adab-adab ini. Contohnya macam kita ambil lah rantaian makanan. Contohnya belalang dimakan oleh burung. Kita ambil yang mudah sikit lah. Rantai makanan kan. Rantai makanan contohnya ialah belalang dimakan oleh apa yang makan belalang ni ayam contohnya. Ayam dimakan oleh musang contohnya, begitu kan. Jadi dengan terjaganya, dengan beradabnya kita terhadap haiwan ini, maka rantaian makanan itu tidak terganggu. Asalnya kesemua itu binatang dalam rantaian makanan. Bila kita tidak menjaga, mungkin disebabkan rantaian makanan itu, ekosistem itu mula bermasalah. Takut-takut pula dalam rantaian makanan itu yang asalnya semua binatang, tiba-tiba ada pula haiwan. Ada pula manusia di situ. Yang menjadi mangsa kepada haiwan tersebut. Sebab itulah kita perlu untuk menjaga adab ini supaya ekosistem dapat dilestarikan. Okey. Tengok info sini. Beradab terhadap haiwan dituntut dalam Islam. Tetapi sekiranya haiwan tersebut memudaratkan, kita dibenarkan membunuhnya. Benarkan membunuhnya. Contohnya macam ular masuk rumah kan, kita pun takut dia akan menyebabkan kita dipatuk atau macam mana, kita boleh membunuhnya. Jangan pula memandangkan kita ni adab terhadap, kita belajar pula adab terhadap haiwan, tidak boleh menyeksa binatang pula, kita sayang pula haiwan tu. Ujung-ujung kita kena patuk, kita pula yang melayang nyawa kita. Jadi untuk itu, inilah dia apa yang disebutkan kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan yang telah dibentangkan tadi, yang akhirnya membawa kepada kebaikan kepada haiwan itu sendiri, kepada manusia dan juga kepada alam. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Ini merupakan bicara berirama. Bicara berirama. Okey. Bicara berirama ni dia macam choral speaking. Dia macam, kalau dalam bahasa Melayu, English tu choral speaking. Kalau dalam bahasa Arab, kalam jama'i. Yang ini bicara berirama dalam bahasa Melayu. Okay, ini sebaiknya kalaulah dapat kita bersemuka lagi, memang cantik ni. Okay. Akan ada yang
dikumpulkan satu kumpulan. Lepas tu membaca skrip ini kan, skrip ni dengan berirama. Memang cantik, tapi apakan daya, kita PKP, kita terpaksa PDPR sajalah. Tapi untuk itu boleh juga adik-adik baca, sebab dalam sini terkandung banyak-banyak info yang menarik. Okey, tak apa, kita baca dululah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perlakuan dilarang terhadap haiwan. Tajuk bicara kami persembahkan. Mari rakan, mari dengarkan. Ambil yang baik, yang buruk jauhkan. Kok 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 kok. Hish, bisinglah ayam ni. Orang yang tidur pun tak senang. Janganlah marah. Bukankah Nabi pun sayangkan haiwan peliharaan? Iyakah? Begitu rupa-rupanya. Semalam saya nampak banyak sangat monyet di tepi jalan. Sebab itulah kita dilarang memusnahkan habitat haiwan. Kasihan mereka, tiada tempat berlindung. Yalah, apalagi perbuatan yang dilarang, kawan-kawan. Jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Zolim tu. Lagi-lagi jangan menyeksa haiwan, kerana haiwan juga makhluk seperti kita. Ya kawan-kawan, sayangi dan peliharalah haiwan di sekeliling kita dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita memperoleh rahmatnya. Sekian dahulu daripada kami. Semoga bersua suatu masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bicara berirama, skripnya. Ya, adik-adik boleh latih di rumah. Okey, macam ni. Muadib mahu adik-adik rakam aktiviti ini, dan adik-adik secara individu pun tak jadi masalah ni. Cuma kena bijak untuk menukar suara lah. Sekejap suara arnab macam ni, suara kucing macam ni kan. Tapi boleh tu bukanlah macam suara arnab, bukan macam suara miau miau miau, bukanlah macam suara kucing. Maksudnya kena pandai menukar intonasi suara, bunyi suara, supaya nampak sikit perbezaan. Begitu. Sebab kan kita tidak boleh bersemuka untuk lakukan benda ni beramai-ramai, tapi bolehlah adik-adik melakukannya secara bersendirian dan rakam, dan cuba untuk persembahkan dengan muadib melalui rakaman video, dan mungkin boleh dihantar dalam Facebook dan tag nama muadib situ, Farid Liman, dan seterusnya. Jangan lupa untuk tag hashtag kita punya tajuk pada hari ini, iaitu sayangilah haiwan. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memberikan kita kefahaman dalam memahami tajuk ini. Lupa pula perumusan sedikit lagi. Manusia dituntut supaya kasih dan berlaku ihsan terhadap haiwan. Begitu. Jadi insya-Allah semua kita kena beradab seperti mana yang telah digariskan oleh agama kita, supaya kita menjadi insan yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.